Salam sejahtera. Tajuk hari ini ialah bab 1 ubahan. Dalam tajuk ini terdapat 3 subtopik, iaitu ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan bergabung. Jadual ini memberi gambaran ringkas tentang 3 jenis ubahan. Yang pertama, ubahan langsung, kedua, ubahan songsang dan ketiga, ubahan bergabung. Standard pembelajaran pertama pada hari ini ialah menerangkan maksud ubahan langsung. Sebelum belajar lebih terperinci tentang ubahan langsung, mari kita lakukan aktiviti ini. Lihat gambar yang diberi. Gambar yang diberi menunjukkan harga satu set Double King Burger. Okey. Sekiranya kita beri satu set, berapakah wang yang perlu dibayar? Ya, betul. RM9.90. Jika kita beli 2 set, kita perlu bayar RM19.80. 3 set, RM29.70. 4 set, RM39.60. 5 set, RM49.50. So, daripada aktiviti ini, kita dapati apabila bilangan set burger yang diberi bertambah, jumlah wang yang perlu dibayar juga bertambah. Dan sebaliknya, apabila bilangan set burger yang diberi berkurang, jumlah wang yang perlu dibayar juga berkurang. So, hubungan antara bilangan set burger yang diberi dengan jumlah wang yang perlu dibayar dikenali sebagai ubahan langsung. Apa itu ubahan langsung? Ubahan langsung menerangkan berkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Okay. Ini ialah cara menulis Y berubah secara langsung dengan X. Bentuk ini dipanggil hubungan ubahan. Simbol ini dikenali sebagai adalah berkadaran dengan. Sekiranya kita tulis dalam bentuk persamaan, kita tambah pemalah. Y sama dengan KX. K ialah pemalah. Okay, untuk ubahan langsung, sekiranya Y bertambah, X bertambah. Sekiranya Y berkurang, X berkurang. Contoh 1. Jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Soalan A. Nyatakan perubahan pada jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Jumlah gaji adalah berubah secara langsung dengan bilangan jam. Jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda, apa akan berlaku kepada jumlah gaji? Jumlah gaji juga akan bertambah 2 kali ganda. So, penyelesaian jumlah gaji bertambah 2 kali ganda. Soalan B. Nyatakan perubahan pada jumlah gaji jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%. Jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%, jumlah gaji juga akan berkurang sebanyak 40%. Jadi penyelesaian ialah jumlah gaji berkurang sebanyak 40%. Soalan C. Nyatakan perubahan pada bilangan jam bekerja jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada gaji asal. Jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada gaji asal, bilangan jam bekerja juga akan berkurang separuh. So, jawapan ialah bilangan jam bekerja adalah separuh daripada bilangan jam asal bekerja. Standard pembelajaran kedua pada hari ini ialah menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi satu ubahan langsung. Dalam standard pembelajaran pertama, kita telah pelajari Y berubah secara langsung dengan X. Secara umumnya, bagi satu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X kuasa N.
boleh ditulis sebagai Y berkadaran dengan X kuasa N. Ini ialah dalam bentuk hubungan ubahan. Dalam bentuk persamaan, Y sama dengan K X kuasa N. Simbol tukar jadi sama dan K. Dengan keadaan N sama dengan 1, 2, 3, 1/2 atau 1/3 dan K ialah 1 pemalar. Sekiranya N ialah 2, ubahan ini ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Sekiranya N ialah 3, ubahan ini ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Sekiranya N ialah 1/2, ubahan ini ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Sekiranya N ialah 1/3, ubahan ini ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3X. Hubungan pertama ubahan langsung ialah Y bahagi X ialah 1 pemalar. Lihat jadual ini. 14 bahagi 2 ialah 7. 28 bahagi 4 ialah 7. 42 bahagi 6 ialah 7. 56 bahagi 8 ialah 7. So, Y bahagi X adalah sama iaitu 7. So, Y bahagi X ialah 1 pemalar. So, untuk cari pemalar, kita perlu hitung Y bahagi X. Hubungan kedua ialah graf Y melawan X ialah satu garis lurus melalui asalan. Dan keturunan ialah nilai K. Contoh 2. Sebuah kereta mainan bergerak dari keadaan bergun. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu berubah dengan masa, seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau kuasa 2T. Seterusnya, tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okey. Y berubah secara langsung dengan T jika dan hanya jika Y bahagi T ialah satu pemalar. Oleh itu, kita perlu kira Y bahagi T. Okay, didapati Y bahagi T adalah sama bagi setiap set tata iaitu 7. Maka Y bahagi T ialah satu pemalar. So, kesimpulannya ialah Y berubah secara langsung dengan T kerana Y bahagi T ialah pemalar dan cara tulis dalam bentuk ubahan ialah Y berkadaran dengan T. Untuk menentukan sama ada Y berkadar langsung dengan kuasa 2T pula, kita perlu tentukan sama ada Y bahagi kuasa 2T ialah satu pemalar atau tidak. Okay, daripada pengiraan didapati Y bahagi kuasa 2T adalah berbeza. Jadi kesimpulannya ialah Y tidak berubah secara langsung dengan kuasa 2T kerana nilai Y bahagi kuasa 2T bukan pemalar. Contoh 3. Dengan melukis graf Y melawan X, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau tidak. So, daripada graf Y lawan X yang dilukis, didapati garis lurus tidak melalui asalan. Maka Y tidak berubah secara langsung dengan X. Untuk soalan B, dengan melukis graf Y melawan kuasa 2X, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X atau tidak. So, untuk soalan ini, kita perlu hitung X kuasa 2 terlebih dahulu, kemudian kita buatkan Y melawan kuasa 2X. Didapati graf Y melawan kuasa 2X ialah satu garis lurus melalui asalan. Maka Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Contoh 4. Diberi M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N jika soalan A, M berubah secara langsung dengan N. B, M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Okay, untuk soalan A, kita tulis dalam bentuk hubungan ubahan terlebih dahulu. M berkadaran dengan N. Selepas itu, kita tulis dalam bentuk persamaan dengan menukarkan simbol perkadaran dengan kepada sama dengan dan K.
So, M sama dengan KN. Selepas itu, kita masukkan nilai M dan N yang diberi, di mana M ialah 0.8 dan N pula ialah 0.125. Kita hitung nilai K. So, bagaimana hitung nilai K? K darab 0.125, so darab dengan 0.15 pindah ke sebelah kiri akan jadi bahagi. So, K sama dengan 0.8 bahagi 0.125 dan nilai K ialah 6.4. Kita masukkan K sama dengan 6.4 ke dalam persamaan tadi. So, M sama dengan 6.4N. So, ungkapkan M dalam sebutan N bermaksud tulis persamaan. Di mana perkara rumus ialah M. Soalan B, M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Sama seperti tadi, kita tulis dalam bentuk ubahan terlebih dahulu. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Selepas itu, kita tukarkan simbol perkadaran. Kita tulis sama dengan dan K. So, M sama dengan K darab punca kuasa 3N. Selepas itu, masukkan maklumat yang diberi. M sama dengan 0.8 dan N sama dengan 0.125 dan kita kirakan K. Seperti tadi, K darab punca kuasa 3 0.125. So, darab kita pindah ke sebelah kiri akan jadi bahagi. So, K sama dengan 0.8 bahagi punca kuasa 3 0.125 dan kita dapati K ialah 1.6. So, masukkan nilai K 1.6 ke dalam persamaan tadi. Kita dapati persamaan ialah M sama dengan 1.6 darab punca kuasa 3N. Kita tak perlu tulis simbol darab, just rapatkan sahaja. Contoh 5. Pempanjangan spring X berubah secara langsung dengan jisim pemberat W yang ditanggungnya. Diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. Ungkapkan X dalam sebutan W. Langkah pertama, tulis dalam bentuk hubungan ubahan. X berubah secara langsung dengan W. Seterusnya, tulis dalam bentuk persamaan X sama dengan KW. Seterusnya, masukkan nilai X sama dengan 3 dan W sama dengan 200 dan hitungkan nilai K. Didapati nilai K ialah 0.015. Selepas itu, kita masukkan nilai K ke dalam persamaan. So, maka persamaan yang diperolehi ialah X sama dengan 0.015W. Contoh 6. Diberi Y berubah secara langsung dengan X. Jika Y sama dengan 0.14 apabila X sama dengan 0.2. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. So, terlebih dahulu, kita perlu tulis dalam bentuk persamaan. Y berubah secara langsung dengan X dalam bentuk persamaan Y sama dengan KX. Selepas itu, masukkan maklumat yang diberi. Y sama dengan 0.14 dan X sama dengan 0.2 dan didapati K ialah 0.7. Maka persamaan yang diperolehi ialah Y sama dengan 0.7X. Untuk soalan A, hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. So, kita gunakan persamaan yang diperolehi, gantikan X sama dengan 5. So, Y sama dengan 0.7 darab 5. Nilai Y ialah 3.5. Soalan B, hitung nilai X apabila Y sama dengan 0.875. So, sekali lagi kita guna persamaan yang diperolehi, tetapi kali ini kita gantikan Y sebagai 0.875. 0.875 sama dengan 0.7X. Selepas itu, kita boleh hitung nilai X, iaitu 0.875 bahagi 0.7, kita dapati nilai X ialah 1.25.
Contoh 7. Luas L satu semi bulatan berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameter D. Diberi luas semi bulatan ialah 3,08 apabila diameternya ialah 2,8. Hitung nilai D apabila L sama dengan 19,25. Langkah pertama, tulis dalam bentuk hubungan ubahan. L berubah secara langsung dengan kuasa 2D. Selepas itu, dalam bentuk persamaan, L sama dengan K darab kuasa 2D. Masukkan maklumat yang diberi. L sama dengan 3,08, D sama dengan 2,8, didapati K ialah 11/28. Maka persamaan yang diperolehi ialah L sama dengan 11/28 kuasa 2D. Untuk hitung nilai D apabila L sama dengan 19,25, kita masukkan nilai L ialah 19,25 ke dalam persamaan yang diperolehi tadi. So, D kuasa 2 ialah 49. Untuk cari D, kita kena punca kuasa 2, 49, nilai D ialah 7. Contoh 8. Tempoh ayunan A bagi satu bantul ringkas berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 panjang benang P. Diberi bahawa satu bantul ringkas dengan panjang benangnya ialah 9 cm mempunyai tempoh ayunan sebanyak 1,2 saat. Hitung tempoh ayunan dalam saat jika panjang benang ialah 25 cm. So, langkah pertama, tulis hubungan terlebih dahulu. A berubah secara punca kuasa 2 P. A berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 P. Selepas itu, tulis dalam bentuk persamaan A sama dengan K darab punca kuasa 2 P. Masukkan maklumat yang diberi. Panjang benang P ialah 9 dan tempoh ayunan A ialah 1,2. Didapati K ialah 0,4. Maka persamaan yang diperolehi ialah A sama dengan 0,4 darab punca kuasa 2 P. Untuk cari tempoh ayunan dalam saat jika panjang benang ialah 25 cm, kita perlu gantikan panjang benang P 25 cm ke dalam persamaan yang diperolehi tadi. So, A ialah 2. Standard pembelajaran ketiga pada hari ini ialah menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi satu ubahan tercantum. Ubahan tercantum ialah ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab 2 atau lebih pemboleh ubah yang lain. Lihat contoh ini. Y berubah sebagai hasil darab X dan Z. Secara umumnya, bagi satu ubahan tercantum, Y berubah secara tercantum dengan X kuasa M dan Z kuasa N boleh ditulis sebagai Y berkadaran dengan X kuasa M dan Z kuasa N dalam bentuk hubungan ubahan, manakala dalam bentuk persamaan pula ialah Y sama dengan K darab X kuasa M dan Z kuasa N. Dengan keadaan M dan N ialah 1, 2, 3, 1/2 dan 1/3 dan K ialah pemalar. Semasa di tingkatan 3, anda telah mempelajari pengiraan kaedah mudah I yang melibatkan pemboleh ubah P, R dan T. Ini merupakan satu contoh ubahan tercantum di mana I berubah sebagai hasil darab P, R dan T. Bagi ubahan tercantum di sini, boleh dibaca sebagai Y berubah secara langsung dengan X dan Z, atau Y berubah secara tercantum dengan X dan Z, atau Y berkadaran secara tercantum terhadap X dan Z. Dalam standard pembelajaran pertama, kita belajari apa itu ubahan langsung. Ubahan
langsung menerangkan berkaitan antara dua pemboleh ubah. Contoh di sini Y dan X. Dalam standard pembelajaran ketiga pula kita belajar tentang ubahan tercantum. Ubahan tercantum menerangkan berkaitan antara tiga atau lebih pemboleh ubah. Contoh di sini Y, X dan Z. Contoh 9. Tulis hubungan dengan menggunakan simbol perkadaran dengan dan persamaan bagi setiap yang berikut. A. P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2A. So, dalam bentuk simbol, P perkadaran dengan Q dan punca kuasa 2A. Okay, selepas itu, tulis dalam bentuk persamaan, kita gantikan simbol perkadaran dengan kepada sama dan K. P sama dengan K darab Q darab punca kuasa 2A. Untuk soalan B, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2 W dan kuasa 3 X. So, dalam bentuk simbol, Y berkadaran dengan kuasa 2 W dan kuasa 3 X. Okay, tulis dalam bentuk persamaan, kita tukarkan simbol perkadaran kepada sama dengan dan K. So, Y sama dengan K darab kuasa 2 W dan kuasa 3 X. Soalan C. Isi batu prisma V berubah secara langsung dengan luas kerata rentas A dan tingginya H. So, dalam bentuk simbol, V berkadaran dengan AH. Dalam bentuk persamaan, tukarkan simbol perkadaran kepada sama dengan dan K. So, V sama dengan K, A, H. Bermaksud K darab A darab H. Kita rapatkan sahaja. Okay. Soalan D. Jisim W bagi sepatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 diameter tapaknya D. So, dalam bentuk simbol, W berkadaran dengan P dan kuasa 2 D. Okay, tulis dalam bentuk persamaan, tukarkan simbol berkadaran kepada sama dengan dan K. So, W sama dengan K darab P darab kuasa 2 D. So, contoh 9 ialah cara menulis ubahan tercantum. Contoh 10. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2Y dan Z. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X sama dengan 6 apabila Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. So, hubungan di antara X, Y dan Z di sini merupakan satu ubahan tercantum sebab ia melibatkan perkaitan tiga pemboleh ubah. Okay, untuk jawab soalan ini, seperti biasa, tulis dalam bentuk ubahan terlebih dahulu. Selepas itu, tulis dalam bentuk persamaan dengan menggantikan simbol perkadaran kepada sama dengan dan K. So, X sama dengan K darab kuasa 2Y darab Z. So, selepas itu kita kena kira nilai K dengan memasukkan maklumat yang diberi. X sama dengan 6, Y sama dengan 3, Z sama dengan 5. Okay, kita hitung nilai K, didapati K ialah 2/15. Okay, masukkan K sama dengan 2/15 ke dalam persamaan yang ditulis tadi. Okay, maka persamaan yang terbentuk ialah X sama dengan 2/15 Y kuasa 2 Z. Contoh 11. Tenaga keupayaan graviti E bagi satu objek berubah secara langsung dengan jisimnya M, pecutan graviti G dan kedudukannya pada ketinggian H. Diberi bahawa E sama dengan 197 Joule apabila M sama dengan 4, G sama dengan 9.81 dan H sama dengan 5. Tulis satu persamaan yang menghubungkan E, M, G dan H. So, terlebih dahulu, kita kena tulis dalam bentuk ubahan. E berubah secara langsung dengan M, G, H. So, E berkadaran dengan M, G, H. Selepas itu, tulis dalam bentuk persamaan. So, kita tukarkan simbol perkadaran kepada sama dengan dan K. So, E sama dengan K, M, G, H. Selepas itu, kita kira K. Untuk kira K, kita masukkan maklumat yang diberi.
E sama dengan 197, M sama dengan 4, G sama dengan 9.81 dan H sama dengan 5. So, selepas itu kita kira K, didapati K ialah 1. Okay. Sekarang kita masukkan K sama dengan 1 ke dalam persamaan tadi. Okay. 1 darab MGH akan sama dengan MGH. Kerana kalau sesuatu nombor darab dengan 1 akan dapat nombor itu. Okay. So, tak payah tulis 1. Jadi jawapan E sama dengan MGH. Contoh 12. Tiga kuantiti S, T dan U berubah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di sebelah. Diberi bahawa S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Hitung nilai X dan nilai Y. So, X berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Tulis dalam persamaan, S sama dengan K darab T darab punca kuasa 3U. Selepas itu, untuk cari nilai K, kita perlu masukkan maklumat yang diberi, di mana S sama dengan 6, T sama dengan 0.8, U sama dengan 27. So, S sama dengan 6, T sama dengan 0.8, U sama dengan 27. Selepas itu, hitung nilai K, kita dapati K ialah 2.5. Maka persamaan yang terbentuk ialah S sama dengan 2.5 darab T darab punca kuasa 3U. Untuk mencari nilai X, kita perlu guna persamaan yang diperolehi, iaitu S sama dengan 2.5 darab T darab punca kuasa 3U. Okay. Masukkan maklumat yang diberi, S sama dengan X, T sama dengan 1.2, U sama dengan 125. Didapati S ialah 15. Begitu juga untuk nilai Y, kita guna maklumat set ketiga, S sama dengan 50, T sama dengan 40, U sama dengan Y. So, S sama dengan 50, T sama dengan 40, U sama dengan Y. Selepas itu, didapati punca kuasa 3Y ialah 0.5. Untuk dapatkan nilai Y, kita kena kuasa 3 kan Y. So, jawapan Y ialah 0.125. Standard pembelajaran keempat pada hari ini ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Contoh 13. Hukum Charles menyatakan bahawa bagi satu jisim gas yang tetap, isi padu V gas itu berkadar langsung dengan suhu mutlaknya T dalam unit Kelvin jika tekanan gas itu adalah tetap. Diberi bahawa sebuah bekas mengandungi 30 cm padu gas pada suhu 30 darjah Celsius. A. Ungkapkan V dalam sebutan T. Ungkapkan V dalam sebutan T bermaksud tulis persamaan di mana perkara rumus ialah V. Okay, soalan B. Hitung isi padu dalam sentimeter padu gas itu jika suhu berubah kepada negatif 11 darjah Celsius. Okay, di sini terdapat bantuan penukaran suhu dalam darjah Celsius kepada Kelvin. Okay, kalau X darjah Celsius, okay, tukar kepada unit Kelvin, kita kena tambah 273. So, 273 tambah X. Okay, so, dalam soalan ini ialah 30 darjah Celsius. Kalau 30 darjah Celsius tukar kepada Kelvin, so 30 darjah Celsius tukar kepada Kelvin, 273 tambah 30. Okay, lihat soalan A. Ungkap V dalam sebutan T. So, seperti biasa, tulis hubungan V dan T dalam bentuk ubahan. So, V berkadar langsung dengan T. So, tulis V berkadaran dengan T. Selepas itu, tulis dalam bentuk persamaan dengan menukarkan simbol berkadaran kepada sama dengan dan K. So, V sama dengan KT. Okay. So, untuk dapat maklumat K, kita perlu gantikan maklumat yang diberi. Di mana V sama dengan 30, X sama dengan 30.
V sama dengan 30, X sama dengan 30. Didapati nilai K ialah 10 per 101. Okay, selepas dapat nilai K, kita masukkan nilai K ke dalam persamaan tadi. Okay, persamaan yang terbentuk ialah V sama dengan 10 per 101 T. Okay, soalan B pula, kita kena hitung isi padu jika suhu berubah kepada negatif 11 darjah Celsius. Okay, biasanya kita perlu guna persamaan yang terbentuk di bahagian A. Okay, sekarang kita perlu gantikan X sebagai negatif 11. Okay, 273 tambah negatif 11. Okay, sama dengan 273 tolak 11. Okay. Untuk kira V, 10 per 101 darab dengan 262, kita dapati V ialah 25.94. Contoh 14. Puan Sun menyimpan wangnya dalam akaun simpanan. Diberi bahawa faedah I yang diterima berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal P dan tempoh dalam tahun T wang yang disimpan. Puan Sun menerima faedah sebanyak RM200 apabila dia menyimpan RM4,000 selama 2 tahun. Soalan A. Hitung tempoh simpanan yang diperlukan supaya Puan Sun dapat menerima faedah RM650 dengan prinsipal RM5,200. Soalan B. Puan Sun ingin mendapatkan jumlah faedah yang sama tetapi mengurangkan tempoh simpanan di A. Adakah dia perlu menambah atau mengulangkan nilai prinsipalnya? Jelaskan jawapan anda. Okey, untuk jawab soalan A, kita perlu satu persamaan. Okey, kita perlu tulis persamaan terlebih dahulu. Okey, diberi faedah I berubah secara langsung dengan P dan T. Okey, I berkadaran dengan P dan T. So, dalam bentuk persamaan, I sama dengan K, P, T. Untuk cari nilai K, kita perlu gantikan maklumat yang diberi iaitu I sama dengan 200, P sama dengan 4,000 dan T sama dengan 2. Didapati K ialah 0.025. Persamaan yang terhasil ialah I sama dengan 0.025 PT. Okey, sekarang kita boleh kira T dan memasukkan nilai I sama dengan 650, P sama dengan 5,200. So, I sama dengan 650, P sama dengan 5,200. Okey, didapati T ialah 5 tahun. Okey, untuk jawab soalan B, okey, Puan Sun nak kekalkan jumlah faedah tetapi nak kurangkan tempoh. Okey, lihat balik pengiraan di A. So, faedah ialah 650, prinsipal 5,200 dan tempoh masa ialah 5 tahun. Okey, kalau dia kurangkan tempoh, okey, katakannya 2. So, kita masukkan 2 tahun dan kira prinsipal. Didapati prinsipal yang diperlukan ialah 13,000. So, didapati kalau T berkurang, prinsipal bertambah. T berkurang, prinsipal bertambah. So, Puan Sun perlu menambahkan nilai prinsipalnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ingat semula apa yang telah dipelajari pada hari ini. So, dalam standard pembelajaran pertama, kita belajar tentang masuk ubahan langsung. Contoh, Y berubah secara langsung dengan X. Y bertambah, X bertambah. Y berkurang, X juga berkurang. Dalam standard pembelajaran kedua, kita belajar hubungan bagi suatu ubahan langsung. Hubungan yang pertama ialah Y bahagi X ialah satu pemalar dan kita guna huruf K untuk mewakili pemalar tersebut. Untuk hubungan kedua ialah graf Y melawan X ialah satu garis lurus yang melalui asalan dengan keturunan ialah K. Standard pembelajaran yang ketiga ialah menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. Contoh ubahan tercantum ialah Y
berkadar langsung dengan X dan Z. Standard pembelajaran keempat ialah kita menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Itu saja untuk pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih.